Ayo lepas cakap pula ni. Lepas cakap. Boleh secara ringkas Datuk melihat penganjuran untuk Supermoc tahun ni, apa perbezaan dia? Saya rasa perbezaan dia, saya format dia sama, tapi perbezaan dia adalah kita ada variasi keamatan berbeza. Dulu yang tim-tim yang datang mempunyai tubuh fizikal yang lebih, physical contact lebih, combat game, tapi kali ini kita tengok lebih kepada kemahiran, skill, close skill. Kerana kita tengok pemain-pemain AMD kita pun bukan tinggi sangat pun, tapi close skill tu yang menceriakan suasana pada pertandingan tahun inilah. So agak saya rasa itu penting. Yang fizikal dan sebagainya lebih kepada mencari gol, kemenangan dan sebagainya. Ini dia mempamerkan dia punya kesenian, close skill, teknikal yang baik. Itu yang sebenarnya perlu kita beri tumpuan asas sebelum kita ansur maju ke tubuh dan sebagainya. Bukan kata tubuh tu tak baik. Ya, kita tengok macam Hong Kong pun mempunyai fizikal yang tinggi dan sebagainya, tapi dari segi teknikal mereka, close skill dan teknik dan sebagainya, dia akan terancatkan kerana koordinasi mereka dia dalam proses membesar, ya. So koordinasi selalu akan menjadi masalah. So dalam aspek tu kemahiran akan menjadi satu tanda soal. Di situlah tim-tim yang rendah graviti dia akan mengambil kesempatan. Macam pemain-pemain kita tadi mempunyai rendah graviti, tak tinggi pun. Profil-profil tertentu saja. Defender tinggi, goalkeeper tinggi, striker tinggi. Striker kita pun rendah tadi. Ya, sebab mana dia mempunyai graviti yang rendah untuk membolehkan melaksanakan kemahiran dari segi execution. Dari segi bakat-bakat pasukan yang kita tampilkan tahun ni, macam mana Datuk melihat kebolehan mereka? Untuk pasukan 13 dan 15 tak main, tapi 13 mereka, saya bersama mereka baru balik daripada Spanyol. Pendedahan itu saya nampak kematangan mereka di sini. Kerana di Spanyol kita main dengan Atletico Madrid, Real Madrid dan klub-klub tempatan yang mempunyai tubuh fizikal yang tinggi. Cuma kita menang semua game, mereka menang semua game disebabkan kemahiran. So bila kemahiran itu kemas, sukar untuk pihak lawan merebut bola. So mereka mengejar bayang-bayang. Bila mengejar bayang-bayang, mereka gunakan fizikal untuk mencantas tackle dan sebagainya. Tapi budak ni walaupun dia kecil, dia mempunyai hati yang besar, big heart. So hari ini saya nampak kematangan luar biasa lah, kerana pendedahan di Spanyol tempoh hari memberi tambah nilai dalam perlawanan pada pagi ini dan semalam juga. Tadi waktu di tepi padang saya ada dengar juga Datuk ada cakap karakter tu penting, karakter pemain. So Datuk boleh kongsi dengan kami apa pentingnya karakter dan mungkin kematangan diorang tu? Karakter adalah dari segi holistik, ya. Kita kalau kita hilang bola ke sini, kita buat pendekatan 5 saat kena merebut bola. Tapi lepas balik daripada Spain, 3 saat dia orang menang bola. Sebab di situ pendekatan yang kita ambil. Hilang bola, merebut bola dalam 3 saat. Bermakna masa tu dipendekkan, itu karakter dia. So karakter tu kalau tidak mempunyai sikap yang betul, attitude yang betul, maka tindakan susul tu dia ambil sambil lewa lah, habis bola habis. So mereka ni kena tegur. Masa kita di klinik buat klinik dengan Atletico Madrid, coach mereka tegur. You all susah-susah dapat bola, lepas hilang awak tinggal macam tu. Bermakna semua dia disia-siakan. So di situ diterapkan satu attitude di mana hilang bola 3 saat menang bola. So kita lihat 3 saat menang bola, dia pun mempunyai masalah untuk regain possession. Itu saya kata attitude dari segi hilang bola, positioning, regrouping, tuck in, semua ni mereka ikut arahan. Sebab dia orang ada 9 falsafah menyerang, 9 falsafah bertahan. DNA mereka. So tak lari. Dia ball possession opponent. Hilang bola dia tahu nak buat apa, dapat bola dia tak mahu. Ya, 1-2 benda kelekaan bukan attitude, keletihan dan sebagainya. Tapi attitude lah, itu yang saya maksudkan, attitude yang pemain yang terapkan. Datuk, kalau saya nak minta share sikit, saya nampak ada pertukaran juga barisan-barisan jurulatih dalam pasukan-pasukan yang bertanding ni. So, walaupun pertukaran jurulatih, adakah filosofi AMD tu tetap dikekalkan? Sudah tentu. Kita daripada 13 sampai 17 filsafah yang sama. Semalam pun 15 main Liga KPM. Filsafah yang sama. Bermakna pendekatan tu tidak ada masalah. Itu yang DNA di sini. Walaupun kita tukar, kita turunkan kos 17 ke 13 ke 14, filsafah pendekatan tak berubah. Sebab tu budak pun faham. So kita tak ada masalah untuk pendedahan. Kita ada kalanya kita senior coach tu 17, kita turunkan 13. Okey. Lebih detail. Itu yang 13 tu kita naik ke 15 untuk dapat pendedahan. Sebab dia keamatan berbeza. So di situlah dua-dua kelompok ni ada dia orang punya hala tuju mereka. Pemain pathway dia untuk ke atas, coaches pun di kalangan tu. Bila 17 dia graduate,
Under 17 national team ke, rezeki dia ada jalan. Under 23 ke, under 17 ke, project squad. Daripada sinilah dia naik. So pathway tu ada. Untuk coach pun ada, player pun ada. So, maksud pendidikan tu bukan setakat pada pemain, pada coach juga. Betul, untuk coach, dan di sini kita ada berbagai kepakaran. Kita ada match commissioner punya kepakaran ada dan sebagainya, pentadbir dan sebagainya. Di sini pun pentadbir pun kita boleh hantar. Game coordinator, match coordinator, team coordinator, di sini pun ada. So kita actually holistic. So di Simping itu pemain-pemain muda yang dia kata kita nampak dia punya minat tu untuk jadi referee. Tapi kita dedah dia. Kita main, you jadi referee. So kita kena ketengahkan dia. Maksudnya kita buat holistik. Okay? So kita tak tahu kalau bila dia graduate, dia bukan semuanya akan jadi top professional kan. So ada kepakaran masing-masing. Ada yang boleh jadi referee, ada yang boleh jadi pengurus, ada yang boleh jadi koordinator. So di sini saya rasa holistik. Kita tak cicir lah kan. Last sekali Datuk, soalan terakhir, setiap tahun pun Supermok tak pernah gagal menjemput pasukan-pasukan hebat daripada luar kan. Ada tak komunikasi antara Datuk dengan pasukan luar? Apa yang diorang pandang tahap Supermok ni yang membuatkan diorang sentiasa nak join? Mereka suka datang sini. Yang pertama, keamatan. Kita bagi apa yang dia perlu. Dia datang ni, dia rasa dia ada saingan di sini. So dia pun nak belajar, dia pun boleh dapat. Itu kalau tim-tim yang dia datang nak pukul 11-12 tu, tak ada makna datang pun, travel jauh kan. So tim-tim ni kita sentiasa berkoordinasi dengan seperti OC Jack, yang Jepun dan sebagainya. Kita sentiasa interaksi. Dia kata next year you hantar tim berbeza. So yang OC Jack this year dia hantar tim berbeza. Yang Jepun dia hantar tim berbeza. Filipin lebih kurang sama player. Hong Kong tim berbeza. So dia tahu ni apa dia perlu, keamatan dia perlu dalam this tournament dia dapat. So dia datang lah. So kita ni sajikan dia lah. Kita sajikan apa dia nak, variasi permainan.